Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung ulang kaji PKK. Ulang kaji ini berbentuk bincang soalan, yang mana pada kali ini kita akan tengok soalan pada subjek adab kertas 2. Okey, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 1, 10 markah. Jawab soalan berdasarkan situasi di bawah. Okey, situasinya ialah Fahmi menziarahi rakannya yang sakit di hospital. Okay, Fahmi menziarahi rakannya yang sakit di hospital. Okay, tengok soalan nombor 1. Okay, tulis dua adab yang perlu diamalkan oleh Fahmi. Okay, tulis dua adab yang perlu diamalkan oleh Fahmi. Okay, adab menziarahi rakan. Okay, adab menziarahi rakan di hospital yang sedang sakit. Apa adab dia? Yang pertama, kita boleh tulis jawapannya adalah mendoakan, mendoakan pesakit. Mendoakan pesakit. Soalan yang jawapan yang kedua, yang perlu diamalkan oleh Fahmi, adab yang perlu diamalkan adalah membawa buah tangan. Buah tangan. Okey. Soalan kedua, nyatakan dua faedah dari perbuatan Fahmi tersebut. Okey. Apa faedahnya? Yang pertama, mengeratkan silaturrahim. Mengeratkan silaturrahim. Yang kedua, mendapat rahmat Allah. Soalan ketiga, masih dalam situasi Fahmi tadi, dia melawat kawan dia di hospital. Soalan ketiga, tulis dua perkara yang tidak boleh dilakukan oleh Fahmi ketika itu. Apabila Fahmi pergi ke hospital untuk melawat kawan dia, apa perkara yang tidak boleh dilakukan? Antaranya ialah melawat terlalu lama, dan yang kedua, membuat bising. Fahmi tak boleh melawat terlalu lama dan berbuat bising di hospital. Soalan keempat, berikan dua akibat jika Fahmi tidak beradab. Apa akibat kalau Fahmi tidak beradab semasa menziarahi rakan dia dekat hospital? Yang pertama, menimbulkan permusuhan. Permusuhan. Yang kedua, menyusahkan orang lain. Menyusahkan orang lain. Ganggu orang lain dekat hospital tu kalau tak beradab, dan mengganggu pesakit tu sendiri dan menimbulkan permusuhan. Mestilah keluarga dia akan marah dan sebagainya kalau Fahmi ni tidak beradab semasa menziarahi rakan dia dekat hospital tu. Soalan kelima, tulis dua peraturan di hospital yang perlu Fahmi patuhi. Dua peraturan di hospital yang perlu Fahmi patuhi. Yang pertama, ikut
ikut waktu melawat, ikut waktu melawat yang ditetapkan. Okey, yang ditetapkan. Okey. Kemudian menjaga kebersihan. Okey, menjaga kebersihan. Okey, menjaga kebersihan. Okey, dua peraturan di hospital yang perlu fahami patuhi. Ya, nombor satu, ikut waktu melawat yang ditetapkan. Yang kedua, menjaga kebersihan. Soalan seterusnya, soalan 2. Jawab semua soalan berdasarkan situasi di bawah. Okey, situasinya adalah Hasan mengikut ibunya menziarahi datuk dan nenek di kampung. Okey, Hasan mengikut ibunya menziarahi datuk dan nenek di kampung. Okey, soalan 1. Nyatakan dua contoh orang tua yang ada di kampung Hasan. Okey, yang pertama, kita boleh tulis kat sini, pakcik dan makcik. Okey. Okey, pakcik. Salah lagi. Okey, pakcik atau makcik atau kat sini pakcik dan makcik ni maksudnya bapa saudara ataupun ibu saudara. Mana-mana jawapan lah. Okey, ibu saudara. Ya. Yang kedua kita boleh tulis nenek. Okay, nenek ataupun datuk. Ni antara contoh-contoh orang tua yang ada di kampung Hasan. Okay. Terusnya soalan kedua. Tulis dua adab yang sepatutnya diamalkan oleh Hasan. Okay. Apabila berjumpa dengan orang tua, apa adab yang sepatutnya diamalkan oleh Hasan? Okay. Yang pertama kita boleh tulis memberi salam apabila bertemu dengan orang tua. Memberi salam. Dan yang kedua, membawa buah tangan. Okay, membawa buah tangan. Memberi salam ni boleh juga kita tulis bersalaman. Apabila bertemu dengan orang tua, tulis bersalaman. Okay. Adab yang sepatutnya diamalkan oleh Hasan. Okay, soalan ketiga. Nyatakan dua kebaikan beradab dari situasi di atas. Okay. Dua kebaikan beradab apabila kita berjumpa dengan orang tua ataupun dengan datuk dan nenek. Okay, yang pertama, kebaikannya adalah dihormati orang lain, ataupun dihormati oleh orang tua, disayangi oleh orang tua. Yang kedua, kebaikan beradab ni hidup bertambah berkat. Hidup bertambah
berkat. Okey. Soalan seterusnya, soalan nombor 4, nyatakan dua akibat tidak beradab dari situasi di atas. Okey, apa akibat sekiranya Hasan ni bila jumpa dengan datuk dan nenek dia, dia tidak beradab. Okay, situasi ke atas tu tadi, kita tengok situasi dia adalah Hasan, dia ikut ibu dia untuk menziarahi datuk dan nenek dia. So, apa akibat sekiranya Hasan tidak beradab? Okay, antara akibatnya ialah tidak dihormati ataupun tidak disayangi lah. Tidak disayangi ahli keluarga. Okay, yang kedua, dimurkai Allah. Okay, dimurkai Allah. Okay, Allah marah pada orang-orang yang tidak menghormati orang tua. Okay, itu akibat dia. Soalan seterusnya, yang kelima, nyatakan dua cara menjaga hubungan baik dengan orang tua. Nyatakan dua cara hubungan baik dengan orang tua. Okay, antara caranya adalah sentiasa menziarahi mereka. Sentiasa menziarahi mereka. Salah. Sentiasa menziarahi mereka. Okey. Sentiasa menziarahi mereka. Yang kedua, sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka. Okey. So, dua cara menjaga hubungan baik dengan orang tua adalah sentiasa menziarahi mereka dan sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka. Okey, soalan 3, 10 markah. Okay, dia kata jawab soalan berdasarkan gambar di bawah. Okey, ni gambar apa yang kita boleh lihat kat sini, bertumbuk ataupun bergaduh. Okey. Itu yang apa yang kita boleh perhatikan pada gambar ni. Gambar dua orang tengah bertumbuk ataupun bergaduh. Okey, daripada soalan 3 ni kita tengok soalan-soalan kecil dia. Okey, soalan 1, senaraikan dua kesalahan dalam perbuatan di atas. Okey, kita boleh tulis kat sini bergaduh, ataupun marah. Okey, marah. Juga boleh tulis kat sini pukul. Okey, saling pukul memukul. Okey, dua kesalahan dalam perbuatan di atas adalah bergaduh, marah ataupun pukul. Okey, soalan 2, nyatakan dua akibat jika melakukan perbuatan di atas. Okey. Kat sini kita boleh tulis kat sini melemahkan semangat kesukanan. Okey, kesukanan. Yang kedua, merosakkan
merosakkan maruah diri atau pasukan. Okey, dua akibat jika melakukan perbuatan di atas: suka bergaduh ataupun suka pukul-memukul sewaktu bermain adalah melemahkan semangat kesukanan dan merosakkan maruah diri atau pasukan. Okey, soalan ketiga, tulis dua kebaikan jika beradab dalam gambar di atas. Okay, so gambar tu dia nak menunjukkan itu pergaduhan yang berlaku sewaktu bermain. So kalau dua kebaikan jika beradab dalam gambar di atas, okay, apa yang kebaikannya? Okay, yang pertamanya kita boleh mengeratkan silaturahim. Okay, yang kedua, mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan diri. Sewaktu bermain kita kena disiplinkan diri, jangan cepat marah. Okay, ikut peraturan permainan. So supaya kita boleh mengeratkan silaturahim dan mendisiplinkan diri. Okay, soalan keempat, tulis dua adab yang perlu diamalkan. Okay, tulis dua adab yang perlu diamalkan ketika bermain. Satunya, menutup aurat. Dan faham peraturan. Okay, faham peraturan permainan. Okay, supaya tidak timbul kekecohan ataupun pergaduhan. Okey, soalan kelima, nyatakan dua larangan ketika bermain. Okey. Yang pertama, kita boleh tulis larangan ketika bermain. Apa yang tak boleh? Bergaduh. Okey, ataupun satu lagi, langgar syarat permainan. Langgar salah. Langgar syarat permainan. Okey, ataupun perkara yang dilarang juga adalah tingkah laku ganas. Sikit-sikit nak marah. Okey, masa bermain. Tak boleh nak kawal emosi. Okey, boleh tulis dalam larangan ketika bermain. Okey, tengok soalan seterusnya, soalan 4, 10 markah, jawab soalan berdasarkan situasi di bawah. Okey, dia ada soalan berkaitan dengan situasi lagi. Apa situasinya? Amin tidak berterus terang keadaan barang jualannya. Amin tidak berterus terang keadaan barang jualannya. Okey, ini berkaitan dengan adab jual beli. Okey, Amin tidak berterus terang tentang keadaan barang jualannya. Okey, kita tengok soalan 1. Tulis dua adab yang sepatutnya dilakukan oleh Amin. Apa adab yang sepatutnya dilakukan oleh Amin sebagai penjual? Amin dalam situasi ni, Amin ni dia jual barang. Dia seorang peniaga. So apa adab yang sepatutnya dilakukan oleh Amin? Okey, yang pertama kita boleh tulis
jujur. Yang kedua, menjaga, menjaga hati pelanggan. Okay. Salah. Okay, menjaga hati pelanggan. Okay, soalan yang kedua, nyatakan dua akibat dari perbuatan Amin dalam situasi di atas. Okay, Amin ni dia tak berterus terang tentang barang jualannya. Apa akibat daripada perbuatan Amin? Okay, dia nak dua akibat. Okay, kita boleh tulis kat sini rezeki tidak berkat. Okay, rezeki tidak berkat. Yang kedua, pelanggan berkurang. Okay. So, situasinya Amin tidak berterus terang tentang keadaan barang yang dijual. Mungkin barang tu rosak tapi Amin tetap jual juga. So, rezeki yang Amin dapat tu tidak berkat dan pelanggan akan berkurang. Orang yang dah kena tipu takkan datang membeli je lah dekat kedai dia. Okay. Seterusnya soalan ketiga. Okay, berkaitan dengan situasi Amin tadi lagi. Okey, tulis dua hikmah jika Amin beradab dalam urusannya. Tulis dua hikmah jika Amin beradab dalam urusannya. Urusan Amin tu urusan jual belilah. Okey, apa hikmah? Okey, yang pertama kita tulis ekonomi mantap. Okey, ekonomi mantap. Okey, yang kedua hikmahnya adalah mengikut sunnah Nabi. Okay, Nabi kita juga adalah seorang peniaga yang jujur. So, mengikut sunnah Nabi dalam berniaga. Itu hikmahnya. Okay, seterusnya, soalan keempat, nyatakan dua ciri barangan yang boleh Amin jual. Okay, dua ciri barang yang boleh Amin jual. Yang pertama, ada tanda harga. Okay, ada tanda harga. Yang kedua, halal. Okay. Itu dua ciri barangan yang boleh Amin jual. Okay, soalan 5. Pada pendapat anda, bagaimanakah kaedah bijak berbelanja? Okay, pada pendapat anda, bagaimanakah kaedah bijak berbelanja? Okay, yang pertama, sekiranya kita ni seorang pembeli dan kita nak berbelanja di kedai, apa kaedah bijak berbelanja? Yang pertama, senaraikan barang yang perlu. Okay. Kita kena senaraikan dulu barangan yang perlu. Kalau kita tak ada senarai barangan, nanti kita pergi, kita tak tahu nak beli apa, barang yang tak sepatutnya kita beli pun kita beli. So, jadi membazir. So, kena senaraikan dulu barang yang perlu. Ataupun yang kedua, berbelanja. Okay, berbelanja mengikut keperluan. Berbelanja mengikut keperluan. Okay. Bukan kehendak. Kalau kehendak ni, apa saja yang kita nak kita beli.
Tapi kalau kita ikut keperluan, apa yang kita perlu sahaja yang kita beli. Okey. Okey, soalan seterusnya, soalan nombor 5. Jawab soalan berdasarkan situasi di bawah. Okey, soalannya ni situasi lagi. Apa situasinya? Adam berbual-bual kosong ketika menziarahi kubur. Adam berbual-bual kosong ketika menziarahi kubur. Okey, kita tengok soalan dia. Soalan 1, tulis dua adab yang patut Adam amalkan dalam situasi di atas. Apakah adab yang sepatutnya Adam ni amalkan ketika menziarahi kubur? Okey. Um, yang pertama kita boleh tulis tidak berbual kosong adab menziarahi kubur juga adalah jangan berlari, jangan berlari ataupun tidak melangkah di atas kubur. Tidak melangkah di atas kubur, lompat atas kubur tu, lompat atas kubur ni tu um, uh, tak boleh lah. Okey. Soalan kedua, selain dari berbual kosong, tulis dua lagi larangan ketika ziarahi kubur. Okey. Selain dari berbual kosong, tulis dua lagi larangan ketika menziarahi kubur. So kat sini kita boleh tulis larangan dia adalah berlari di atas kubur. Okey, berlari di atas kubur atau membuat bising. Membuat bising. Ataupun boleh pula ambil apa tu? Memijak tanah kubur ke. Itu larangan. Larangan ketika menziarahi kubur. Okey. Yang ketiga, tulis dua akibat jika melakukan perbuatan seperti di atas. Akibat jika melakukan perbuatan seperti bercakap-cakap ke, berbual kosong ke, ataupun buat bising ke, berlari di atas kubur ke, apa akibat dia? Kat sini kita boleh tulis jawapannya adalah mendapat dosa. Mendapat dosa dan jatuh maruah. Jatuh maruah. Okey, seterusnya soalan keempat, nyatakan dua hikmah mengamalkan adab menziarahi kubur. Hikmah mengamalkan adab menziarahi kubur adalah menimbulkan rasa insaf. Rasa insaf. Dan dapat mengambil
dapat mengambil pengajaran. Okey, dapat mengambil pengajaran. Okey, hikmah mengamalkan adab ziarah kubur adalah menimbulkan rasa insaf dan dapat mengambil pengajaran. Okey, kita akan insaf lah bila kita ziarah kubur. Kita selalu ingat setiap manusia akan mati. So, itu dapat menginsafkan diri kita. Okey, nombor 5. Tulis 2 kepentingan ziarah jenazah. Tadi kubur. Soalan ni tulis 2 kepentingan menziarahi jenazah. Okay. Yang pertamanya adalah mengeratkan silaturahim. Mengeratkan silaturahim. Okay. Yang kedua, sebagai penghormatan terakhir. Sebagai penghormatan terakhir kepada jenazah. Okey. Ataupun kita boleh tulis apa lagi kat sini, kepentingan ziarah jenazah ni untuk mengurangkan kesedihan keluarga si mati ke. Okey. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan soalan-soalan subjek adab kertas 2. Semoga video ini dapat memberi manfaat dan memberi sedikit bantuan. Okey, manalah tahu kalau soalan macam ni, soalan berkaitan dengan kubur, soalan berkaitan dengan apa lagi, jual beli, soalan berkaitan dengan tidak bergaduh dan sebagainya tadi tu, sekiranya dia masuk dalam soalan UPKK yang sebenar nanti, kita dah tahu apa cara kita nak jawab. Okey, saya rasa sekadar itu saja. Saya mohon maaf sekiranya penjelasan ataupun penerangan saya ni kurang memuaskan. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain supaya kita sama-sama dapat mengulang kaji pelajaran adab. Okey, semoga bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.